Tepat jam 8 malam 13 Februari, saya Buvesh Kumar teruskan 20 minit dalam berita sensasi. Selamat sejahtera. Aktiviti perlombongan pasir secara haram di Sungai Selangor dibimbangi memberi kesan kepada kualiti air mentah dari sungai berkenaan. Pada masa yang sama, Pengarah Unit Pengguna Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, YB Charles Santiago berkata, perbuatan itu berpotensi mengancam sumber utama bekalan air mentah di negeri ini. Dilaporkan ketika ini pencemaran yang berlaku di Sungai Selangor berada pada tahap tidak memuaskan iaitu tahap 3 dan 4. Malah tahap 3 juga tidak sesuai untuk habitat ikan seperti ikan kelah kerana spesies ini hidup di kawasan sungai air bersih dan jernih. Walaupun beberapa operasi telah dilakukan oleh kerajaan negeri untuk membanteras perlombongan pasir ini, pihak penceroboh giat melakukan tanpa rasa serba salah. Seperti anda lihat, di belakang saya, terdapat beberapa jentera besar di tepi sungai sedang merobong pasir secara haram. Hal ini telah membuatkan penduduk sekitar berasa kurang senang dengan kekurangan sumber air yang bersih, bahkan kekurangan sumber makanan. Tambahan pula, jambatan besi yang menghubungkan di antara dua kampung telah runtuh apabila dilalui oleh jentera buatan besar suatu ketika dahulu. Itu sahaja daripada saya, Imran dari Mas TV. Kejatuhan harga minyak sawit sejak beberapa minggu lalu akibat penularan coronavirus hanya bersifat sementara seperti mana yang dihadapi oleh bidang lain. Menteri Industri Utama YB Teresa Kok berkata kesan negatif ke atas harga komoditi itu berkemungkinan berlarutan sehingga beberapa bulan lagi sama seperti keadaan yang dihadapi waktu SARS. Sementara itu, Kok berkata industri minyak sawit Malaysia terus menyumbang kukuh ke arah pembangunan negara dan menjadi komponen keempat terbesar ekonomi di Malaysia. Katanya bagi tempoh Januari hingga November tahun lalu, jumlah ekspor minyak sawit mampu cecah 25.7 juta tan, meningkat 10.9% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Saya sekarang berada di ladang Tanah Madan Besarjaya. Ladang ini merupakan ladang komersial pertama di Malaysia. Ladang ini merupakan ladang yang diinspirasikan oleh Perdana Menteri yang kedua, Tun Abdul Razak pada tahun 1970 dengan visi beliau yang merupakan tanah untuk yang tidak bertanah, pekerjaan untuk yang tidak bekerja. Walaupun industri ini dilaporkan mempunyai banyak tumbuhan, namun industri ini mampu berkembang pesat dengan membekalkan kosmetik, bekalan makanan, pekerjaan dan sudah pasti pendapatan yang lumayan. Itu sahaja laporan daripada saya, Muhammad Iqbal Beta Shirun dari Mas TV. Berehat seketika, kembali selepas ini. Got a lot of assignment? Yeah. Here's your new assignment, submit tomorrow. Tomorrow? Dengar Surianis, aku dah tak ada pasal lagi dengan kau. Kenapa pula abang? Dah, aku tak nak dengar banyak alasan. Kau kena bagi aku kahwin lain. Tapi kenapa? Kau tak nak bagi, sudah. Esok saya nak Esok? Ya. Okay. Hello befrienders, how I can help you? Masalah rumah siap dibina tidak terjual khususnya di Taman Ilmu Ihsan menyebabkan sektor hartanah di daerah Kuala Selangor terus suram dan tidak menunjukkan petanda positif. Berdasarkan laporan pasaran hartanah dari Pejabat Daerah Kuala Selangor, mendedahkan sebanyak 2,000 unit kediaman siap dibina tidak terjual bagi tempoh masa itu dengan nilai anggaran RM13.25 juta. Saya sekarang berada di Taman Ilmu Ihsan. Seperti anda lihat, suasana sekarang agak sunyi sepi dan menyeramkan. Hal ini demikian kerana ketidakhadiran penghuni di taman ini. Bagi menjayakan sektor hartanah di daerah ini,
pemaju tanah iaitu Kapiten Wan Sdn Bhd hendaklah masuk campur dan bekerjasama bersama kerajaan negeri bagi memajukan dan memberi kesesuaian dan keselamatan kepada penghuni. Itu sahaja daripada saya, Imran dari Mas TV. Jabatan Imigresen Malaysia menggempur Pasar Borong Selayang menerusi ops bersepadu dengan menyasarkan warga asing yang bekerja dan berniaga secara haram. Seramai 150 lelaki dan wanita warga asing diperiksa dalam operasi yang bermula kira-kira 4 pagi itu. Hasil pemeriksaan 107 warga asing termasuk 72 daripada mereka yang merupakan pemegang kad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Indonesia, Myanmar, India dan Vietnam. Operasi dilakukan juga bagi menyasarkan majikan yang menggaji warga asing tanpa permit yang sah. Menurut Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Hamad Roslan, sepanjang tempoh Januari sehingga Selasa lalu, pihak imigresen telah melaksanakan sebanyak 1,000 operasi menerusi ops penjaja dan ops belanja di sekitar Pasar Borong, Pasar Malam dan premis-premis perniagaan seluruh negara. Seramai 900 pendatang asing tanpa izin berjaya ditahan hasil pemeriksaan terhadap 4,502 orang. Selain menjalankan operasi, pihak imigresen juga telah menempatkan pegawai untuk pemantauan secara berkala. Hasil pemeriksaan ini melibatkan ramai warga negara Myanmar, Bangladesh, India dan ada Indonesia dan sebagainya lah. Dan kebanyakannya ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Angka TIPSOM, Asal Immigration dan Akta Pasport. Semua mereka akan ditempatkan di 2-3 tempoh. Tapi buat masa ni untuk tujuan pemeriksaan awal kita akan kumpulkan mereka di Immigration Putrajaya. Baiklah, sambutan Hari Thaipusam diraikan meriah di Batu Caves, Selangor. Ratusan ribu penganut agama Hindu memenuhi pekarangan kuil Sri Subramaniar Swami yang menyambut ulang tahun ke-130 tahun ini. Upacara keagamaan Hari Thaipusam yang diadakan sejak Khamis lalu berlangsung dalam suasana penuh warna-warni dengan perarakan kavadi ke kuil tersebut. Kemeriahan di Batu Cave itu turut menarik ramai pelancong serta kaum-kaum lain yang turut menyaksikannya. Thaipusam tahun ini, Mas TV membuat siaran langsung di Batu Cave selama 20 jam sehingga tengah malam tadi. Ia juga kali pertama Mas TV mengambil langkah sedemikian untuk mempromosikan Thaipusam bukan sahaja di negara tetapi di seluruh dunia. Sementara itu, seorang lelaki maut akibat kecederaan parah di kepala selepas terbabit
dalam kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 45 Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Dalam kejadian pada 12.35 tengah hari itu, mangsa Hamad Rashid Khan, 30 yang berasal dari Wakaf Baru, meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya melanggar belakang lori. Ketika kejadian mangsa dalam perjalanan dari arah Kuala Krai menghala ke Gua Musang, mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum merempuk lori yang terhenti di tepi lori kecemasan. Menurut Ketua Polis Gua Musang Datuk Taufik kata, mangsa dipercayai menunggang motosikal dalam keadaan laju dan tidak sempat menekan brek. Akibat rempuhan itu, kepala mangsa tersangkut di besi pagar lori terbabit. Susulan itu, mangsa dihantar ke Hospital Gua Musang dan kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berehat seketika, kembali selepas ini. Low energy, matamlay, low focus ka, baka energy gap, yeah. 4 out of 5 kids have it. Energize! Start your day the champion way. Be energy gap, be energy gap. Drink Milo every day, Milo every day. With your 3 balanced meals, beat energy gap. Drink Milo every day. Ketua WHO Tedros Adhanom berkata nama yang dipilih ialah COVID-19 sebagai singkatan CO untuk Corona, V untuk virus dan D untuk disease. Katanya nama itu dipilih bagi mengelak rujukan terhadap satu lokasi geografi tertentu, spesies haiwan atau sekumpulan orang, selaras cadangan antarabangsa untuk penamaan untuk mengelakkan stigmatisasi. WHO sebelum ini memberikan nama virus sementara iaitu penyakit pernafasan teruk sebagai 2019 nCoV. Sementara itu, Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China minggu ini memperkenalkan nama virus itu sebagai Novel Coronavirus Pneumonia atau NCP. Berucap pada hari pertama persidangan saintifik antarabangsa di sini yang antara lain bakal melihat pilihan vaksin dalam menentang virus itu. Tedros yakin terhadap peluang realistik dalam menghentikan wabak berkenaan. Kita mesti menggunakan kesempatan yang ada untuk berusaha bersungguh-sungguh dan bersatu dalam menentang virus ini dari segenap sudut. Jika tidak, kita bakal berdepan lebih banyak kes dan menghabiskan lebih banyak wang, katanya. First of all, we now have a name for the disease. And it is COVID-19. And I will spell it. COVID-19. CO stands for corona, as you know. VI stands for virus. D for disease, so COVID. Berehat seketika, kembali selepas ini. Polis sedang mengesan sekumpulan 12 pelajar dari 2 sekolah di sini bagi membantu siasatan seorang pelajar lelaki tingkatan 3 lebam di muka dan badan selepas dipukul. Dipercayai berebut teman wanita Ahad lalu. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Matpiah berkata mangsa dipercayai dipukul sekumpulan suspek berusia antara 14 hingga 16 tahun di dalam kelas selepas menjalani aktiviti sukan di sekolahnya kira-kira jam 6 petang. Hasil siasatan mendapati pada mulanya mangsa dipukul serta ditumbuk selain turut disepak beberapa kali oleh seorang lelaki dipercayai akibat berebut teman wanita, juga pelajar sekolah sama. Mangsa cuba keluar daripada kelas berkenaan, namun malangnya dipukul pula secara beramai-ramai oleh kumpulan pelajar ini. Mangsa membuat laporan di Balai Polis Pasir Mas hari ini, katanya ketika dihubungi hari ini. Abdullah berkata siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk mengesan kumpulan pelajar berkenaan. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ACP Muhammad Roy Suhaimi bin Sarif, Ketua Polis Daerah Pasir Mas. Dengan ini ingin mengesahkan bahawa pada hari ini 12 Februari 2020 jam lebih kurang
2.56 petang telah menerima laporan polis berkaitan dengan video viral pelajar sekolah dipukul yang berlaku di daerah Pasir Mas. Jadi mangsa telah membuat report polis dan seterusnya setelah daripada itu bahagian siasatan jenayah APD Pasir Mas telah menjalankan gerak kesan pelajar-pelajar yang terlibat dan pada jam lebih kurang di antara 5.30 hingga 6.30 petang pada hari yang sama kita telah berjaya menahan 12 orang pelajar yang mana 9 daripadanya telah ditahan di sekolah, 2 ditahan di rumah dan 1 telah hadir kepada polis menyerah diri dan semua pelajar ditahan bagi membantu siasatan dan semua pelajar juga telah dijalankan ujian saringan air kencing dan keputusannya semua adalah negatif dan kita akan siasat kes ini di bawah 147 kanun kesesaan iaitu merusuh dan seterusnya akan menyiapkan dengan kadar segera kertas siasatan untuk dimajukan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya. Itu sahaja daripada saya, Buvesh Kumar dari Mas TV.